Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel ini, tuan-tuan puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi di video kali ini kita akan membincangkan dan menyambung kembali bacaan kitab kita, iaitu Adat versus Ibadat. Dan kali ini kita nak membincangkan tentang membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Adakah dibolehkan atau tidak? Jom kita tengok apa yang tuan kitab katakan. So, kata tuan kitab, menjadi amalan masyarakat untuk membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat selepas solat maghrib. Kebiasaannya, ini biasa amalan yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Nusantara. Jadi ada tomahan yang mengatakan bahawa majlis bacaan Yasin adalah satu bentuk ibadat yang baru. Hal ini demikian kerana Nabi SAW tidak pernah berkumpul untuk membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Justru itu, majlis ini dianggap bid'ah yang sesat. Ya? Ini tomahan yang agak keras lah. Jadi sesungguhnya surah Yasin amat dekat dengan majoriti masyarakat Melayu Muslim. Jika si anak bakal menghadapi peperiksaan, surah Yasin akan dibaca. Jika hendak memulakan musafir, Yasin akan dibaca. Jika ada orang jatuh sakit, surah Yasin akan dibaca. Maka dengan dalam amalan ini wujud beberapa pertimbangan, kata tuan kitab. So, memang Yasin ni memang dekat sangat dengan kita, masyarakat Melayu, lebih-lebih lagi Melayu di Nusantara ini. Dan kata tuan kitab, iaitu kita akui ya, bahawa Nabi SAW tidak berkumpul pada setiap malam Jumaat untuk membaca surah Yasin. Dan ini memang ada hadisnya. Memang Nabi tak pernah ada hadis yang khusus yang mengatakan Nabi berkumpul pada malam Jumaat dan membacakan surah Yasin, ya. Jadi akan tetapi amalan masyarakat ini masih mempunyai asas. Ya, masih lagi tidak 100% yang kita kata salah, tidak. Kerana membaca surah Yasin bermaksud iaitu membaca Al-Quran. Membaca surah kan bukan benda lain. Jadi selain itu, membaca Yasin beramai-ramai turut membentuk perkumpulan. Jadi tujuannya ialah untuk membentuk perkumpulan. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia katakan, dan tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah iaitu Al-Quran, dan mereka bertadarus Al-Quran, melainkan ketenangan turun ke atas mereka, hingga ke akhir hadis lah, ya. Jadi yang kita nak katakan ialah kita berkumpul dan membaca Al-Quran itu adalah satu amalan yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan yang tidak akan turun melainkan rahmat ataupun ketenangan turun kepada orang-orang yang membaca, berkumpul, bertadarus, membacakan Al-Quran. Jadi oleh itu, ya, yang jadi persoalannya ialah kenapa mesti surah Yasin? Nah, Nabi SAW mengatakan ada elok untuk kita membacakan sebahagian daripada Al-Quran, dan Yasin itu adalah sebahagian daripada Al-Quran. Betul tak? Jadi soalan yang kita nak tanya ni adalah kenapa surah Yasin? Dah ada beberapa hadis yang mungkin ya para ulama dulu mengamalkan, yang bersandarkan ke atas hadis ini, yang membuatkan mereka untuk membacakan khusus surah Yasin pada malam Jumaat. Mari kita tengok, iaitu antara Nabi SAW bersabda, antaranya ialah man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu, yang maknanya sesiapa yang membaca surah Yasin pada satu malam, maka dia berpagi dalam keadaan diampunkan baginya. Jadi hadis ini menerangkan jelas, ya, kalau siapa di antara kita yang membaca surah Yasin pada satu malam, tak kiralah malam apa pun, Nabi tak khususkan apa malam, akan melainkan kita bangun pagi diampunkan dosa-dosa kita. Nah, itu ya. Jadi dalam riwayat yang lain pula, Nabi SAW ada bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Nah, dan lebih kurang artinya sama, iaitu sesiapa yang membacakan Yasin pada satu malam kerana mengharapkan redha Allah, maka diampunkan baginya. Direkodkan dalam kitab Al-Munzir dalam At-Taghrib wa Tarhib, ya. Jadi oleh itu, ya,
Ada juga mungkin ya hadis-hadis yang mungkin ada yang dhaif, yang mungkin ada yang tak tahu kesahihannya, dan ini masih lagi dibincangkan oleh para ulama, dan bukan untuk kita untuk menilai sama ada ini adalah perkara yang boleh dilakukan bid'ah ataupun harus ataupun mubah yang disukai dan sebagainya. Jadi kata ini ini demikian kerana minta maaf, Tuan Kitab ingin mengatakan, menganjurkan di samping kita membaca surah Yasin, Tuan Kitab ingin mencadangkan agar masyarakat kita membudayakan amalan membaca surah Al-Kahfi juga. Kerana membaca surah Al-Kahfi ini ada hadis yang khusus, tak macam surah Yasin. Surah Yasin tak ada hadis yang khusus pada malam apa dan sebagainya, ataupun malam Jumaat, tapi untuk surah Al-Kahfi ada. Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu an-nura ma bainahu wa bainal jum'atain. Siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah meneranginya dengan cahaya di antara dua Jumaat. Dan ini adalah hadis famous yang ramai pun asatizah kita yang menerangkan tentang hadis ini kan, baca surah Kahfi pada hari Jumaat ya. Cuma yang kita mungkin terngiang-ngiang kenapa surah Yasin dibacakan pada malam Jumaat. Nah, ini sebab itu ya, ada yang adat, kenapa dinamakan adat, sebab dan adat ini hidup di kalangan orang-orang Muslim di Nusantara saja. Dan kita tahu Muslim di Nusantara ni kebiasaannya kita ni bukan solely ikut budaya orang Arab, kita ada budaya sendiri, dan selalunya amalan-amalan yang menyekutukan Allah pada zaman lampau biasanya akan terkait dengan malam Jumaat. Biasanya lah ya, kan kita kan malam Jumaat hati-hati kan, nanti ada benda yang lalu dan sebagainya. Dan mungkin ini andaian kita ya, mungkin para ulama dulu mereka ini nak mengekang ataupun nak menenangkan orang-orang sekampung ataupun orang-orang sekeliling dengan membaca surah Yasin lah. Dan kenapa surah Yasin? Kata dalam sebuah hadis ya, mengatakan inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asyra marat. Maknanya sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hati, dan hati Al-Quran ialah Yasin, ila akhir hadis lah, dengan sampai akhir. Jadi nak mengatakan Al-Quran itu hatinya ya, kalau kita kata Ummul Quran itu Al-Fatihah, dan kalau Yasin dia lebih pada hati Al-Quran itu sendiri. Jadi mungkin ya, para ulama dulu ya, para kiai kita, dia lebih cenderung untuk nak membawa masyarakat untuk tidak menakutkan mereka, dalam masa yang sama melakukan satu amalan yang boleh diamalkan oleh masyarakat Nusantara secara khusus ya. Kita tak cakap as satu dunia lah, kita cakap masalah di Nusantara ini. So kata Tuan Kitab, dia mengatakan iaitu selepas membaca selain itu fadilat surah Al-Kahfi, dia katakan tadi kan kita masuk sedikit bab surah Al-Kahfi. Selain itu fadilat surah Al-Kahfi juga adalah mendapat pemeliharaan Allah daripada fitnah Dajjal, dan ini standard lah ya. Dan lebih baik kita kan bacaan Yasin tu kira menjadi daripada hadis menjadi satu amalan, dan amalan itu dah menjadi adat, turun temurun sampailah kita hari ini. Dan sebab itu tadi Tuan Kitab menyarankan agar amalan membaca surah Kahfi ini menjadikan adat juga. Jadi nak disuruh untuk kita biasa untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi boleh jadi vice versa lah ya. Jadi amalan boleh dianggap sebagai adat supaya menjadi kebiasaan kita sebagai seorang Muslim, lebih-lebih lagi khusus di Nusantara ini. So jika kita mampu membaca surah Al-Kahfi seluruhnya, silakan, maka bacalah 10 ayat. Kalau tak mampu, baca 10 ayat terawal pun sudah memadai. Tapi kalau mampu, bacalah seluruh surah Al-Kahfi, kata Tuan Kitab ya, maksudnya. Oleh itu, selepas membaca surah Yasin pada malam Jumaat, kita boleh membaca surah Al-Kahfi. Maknanya dua-dua sekali lah, jangan ambil satu je, one sided. Nabi SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka dia dijaga daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi
Itu sajalah ya perkongsian kita. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Dan terima kasih kepada anda kerana telah menonton video ini sampai ke akhirnya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Setakat itu, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.